Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera. Seperti yang saya janjikan, saya bakal mengadakan satu lagi FB Live minggu ini. Walaupun ikutkan perancangan sepatutnya diadakan pada hari Selasa, tapi semalam tak buat. Saya janji buat hari ni kan. Okay, terima kasih untuk anda yang bersama dengan saya sekarang. Dah makan ke semua? Saya belum makan. Tak apa, lepas ni kita makan sekejap. Okay, so untuk topik hari ni, kita akan bincangkan tentang anak bukan bebanan. So mungkin ada yang tertunggu-tunggu topik apa? Fitrah lelaki hari tu kan saya ada share hari tu pasal perkongsian seorang klien daripada suaminya dia pasal ustaz. So tunggu, ada yang tanya topik tu, tunggu insyaAllah mungkin minggu depan ke minggu satu lagi ke, sebab sekarang ni ada senarai topik-topik yang saya dulukan bergantung kepada situasi, termasuk juga kes-kes yang banyak. Jadi minggu ini, khususnya hari ini, okay, saya ambil peluang untuk bincangkan topik anak bukan bebanan, sebab minggu baru ni saya dapat kes banyak berkaitan dengan isu hak jagaan anak. So terima kasih sekali lagi untuk anda yang semua bersama dengan saya. Sebelum tu minta maaf, okay, yang bagi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, okay, untuk anda semua, okay. Dan kalau kata ada yang bertanya soalan, minta maaf saya tak dapat nak respon nanti, okay. So harap-harapnya perkongsian ini boleh memberikan manfaat untuk anda. Okay, so sebelum itu, saya dah pecahkan tadi sebegitu dalam saya punya perkongsian sebelum ni. Topik hari ni kita akan bercakap pasal hak jagaan, pasal nafkah anak, termasuk nak bincang macam mana nak menangani kerenah anak-anak. Alah kan, takkanlah anak tu keluar metro besar kan. Kita dulu pun kecil-kecil, besar-besar dah besar kan. Jadi adalah kerenah-kerenahnya. Kalau mak ayah kita pun dah tangani sampai kita pun jadi mak orang, jadi ayah orang, maka kita pun insya-Allah boleh juga tangani. Dan memang saya akui, okay, zaman dulu mak ayah didik jaga kita berbeza dengan masa sekarang. Tapi insya-Allah setiap apa pun ada penyelesaiannya, dan kita kena faham Islam itu sesuai untuk sepanjang zaman. Hanya kita perlu cari ilmu yang memang dah ada dalam hukum syariat sesuaikan dengan keadaan kita. Okey? Dan satu lagi tentang PDPR. Hari ni kes saya hari ni pun yang awal tadi, okey? Awal tadi, sekarang lepas ni satu sesi lagi pukul 3 petang. Awal tadi pukul 10 pun sepatutnya sampai pukul 11.30. Tapi hampir pukul 11 tiba-tiba loop. Google Meet loop dia hilang. Klien tu hilang. Okey, klien tu hilang kenapa? Rupa-rupanya adalah isunya kat situ. So ini pun antara isu sebenarnya. Baik, kita pergi satu persatu. Baik, sebelum tu tentang hak jagaan. Kenapa saya pilih topik ini seperti tadi? Okey, dalam minggu lepas saya banyak sangat terima kes ada ibu yang tinggalkan anak dengan bakal bekas suami. Kan? Kenapa bakal bekas suami? Sebab dia merancang nak bercerai dengan suami dia. Jadi disebabkan ada masalah, dia geram sangat tinggal anak dengan bakal bekas suami dia tu. Okey, satu perkara. Dan ada juga kes yang saya dapat, dia geram sangat-sangat. Dia kata sebab suami dia ambil keputusan untuk ceraikan dia sebab nak kahwin dengan perempuan lain. Dan dia kata, biar je Kak Su, dia duduk dengan ayah dia, dengan mak baru dia, barulah ayah dia padan muka. Sekurang-kurangnya tak ada diorang seronok sangat. Ini sebabnya kenapa saya ambil topik ni. Alright, okay. Dah terlebih besar, tak apa. Akak pun terlebih besar. Yang penting boleh bergerak sihat walafiat. Alright, okay. So berbalik pada isu. Okay. Sebelum tu, ada juga klien-klien yang risau. Okay. Kak Su, saya ni tak kerja. Boleh ke saya jaga anak? Kan saya pernah share juga kan. Okay. So berbalik kepada hak jagaan. Untuk pengetahuan semua, wanita, lelaki, ibu, ayah, mengikut hukum syarak, mengikut peruntukan undang-undang yang ada, okey, ibu itu lebih berhak untuk menjaga anak walaupun anda tak bekerja. Jadi, saya cakap satu kan, ibu itu lebih berhak untuk menjaga anak
walaupun anda tak bekerja. Poin saya, jangan lagi lepas ni, khususnya anda yang mengikuti FB Live saya ni, okey, sekarang tengah live ke ataupun lepas ni ke, jangan duk bagi alasan saat lagi, saya tak nak cerai, saat lagi saya cerai, saat lagi saya tak dapat jaga anak sebab saya tak kerja. Okey, faham? Tu bukan alasan, okey? So bukan alasan. Maksud saya sekarang ni, walaupun anda adalah wanita yang tidak bekerja, ibu yang tidak bekerja, anda tetap diberikan keutamaan oleh hukum syarak dan undang-undang untuk menjaga anak anda. So kalau contoh katakanlah bakal bekas suami, sedap pula sebut bakal bekas suami, okey? So maksudnya sekarang ni yang nak fokus untuk cerai lah, okey? So kalau lah bakal bekas suami anda tu duk sebut, kau pergilah minta benda pun, kau takkan dapat bila kau tak kerja kan? Cakap dekat dia, hukum syarak dan undang-undang mengatakan, aku, ibu, lebih berhak ke atas anak-anakku. Cewa je boleh? Boleh. Alright, okay? So, kena jelas, kena faham. Ibu itu lebih berhak walaupun anda tak kerja. Okay, point dia. Kenapa boleh jaga anak walau tak kerja? Sebab tanggungjawab nafkah bukan tanggungjawab anda. Tanggungjawab nafkah, tanggungjawab ayah. Ni pun ada poin juga. Tapi Kak Su, dia sebut dia tak nak bagi. Dia kata, kalau awak nak jaga anak, awak jagalah seorang-seorang. Kalau kau layan dia, bakal bekas suami kau tu, atau bekas suami kau tu pun sendiri kan. Memanglah ikut kepala otak dia je, yang mungkin ikut kepala lutut dia juga. Kan? Sebab tu, kena proceed kes ke mahkamah syariah. Biar hakim yang tentukan. Faham? Okey, kita pergi dulu jagaan. Tak mau pergi yang nafkah lepas ni. Okey. So, jelas sekali ibu itu lebih berhak. Okey? Ibu itu lebih berhak untuk menjaga anak, khususnya kalau anak itu bawah umur. Baik, apa maksud bawah umur? Okey, mengikut peruntukan yang ada, okey, dan kalau ikut hukum syarak memangislah, okey, bawah umur, okey, adalah antara umur 7 hingga 9 tahun bagi lelaki, anak lelaki, dan juga umur 9 tahun hingga 11 tahun bagi anak perempuan. Maksudnya, kalau berlaku perceraian, anda ada anak lelaki umur 10 tahun, anda ada anak perempuan umur 12 tahun sebagai contoh, okey? Maka anak-anak ini akan diberikan pilihan. Nak duduk dengan mak ke nak duduk dengan ayah? Tapi Kak Su, ayah dia memang suka beli mainan lah. Apa sakit duduk dengan ayah dia? Duduk dengan saya ni tegas sikit Kak Su. Kadang-kadang suruh mengaji, marah-marah, suruh belajar kan. Tak apalah. Pergi je ke mahkamah. Sama saya fokus kepada mahkamah syariah. Jangan buat keputusan perbincangan antara anda dengan bekas suami atau dengan bakal bekas suami. Faham? Sebab tu apa-apa isu bawa ke mahkamah syariah. Kalau bincang pumpang-pumpang dengan orang tu, dengan bekas suami atau bakal bekas suami. Happy kepi nak uzbillah misalnya kan. Kiamat pula bercerita. Kiamat pun takkan selesai. Okay? So pergi ke mahkamah. So berbalik pada tadi, kalau contoh katakanlah itu isunya, okay, ayah yang duk bagi gadget, duk bagi mainan kan. Jadi anak, alah, dah namanya pun budak kan. Memanglah sesekali tu orang kata apa? Kita ayah mungkin tak bagi perhatian sangat, tapi bila dapat tiba-tiba dapat dapat handphone kan, nak ikut ayah mungkin berlaku, okey. Tapi ketika inilah peranan anda sebagai ibu. Anda boleh sebut hatta kau janganlah ingat hakim mahkamah syariah tu bongok sangat. Hakim bukannya adik nak pilih ayah ke nak pilih mak? Pilih ayah ya adik. Contoh, ni aku lakon je ni. Okey. Okey. Anak pilih ayah, pergi ke ayah. Tu bukannya kerja hakim, tu kerja orang tak betul. Hakim akan tanya balik. Kenapa adik duduk dengan ayah? Saya dah ada kes dah. Okey, dah banyak dah kes saya. Okey. Saya ingat satu kes, alright, okey. So kalau anda yang saya sebut kes ni mungkin ingat, okey. Kes di Seremban. Anak tunggal dia umur 12 tahun. Okey, berlaku perceraian.
So, anak perempuan tadi ditanya oleh si hakim. Hakim tanya, okey, adik nak duduk dengan siapa? Dia kata nak duduk dengan ayah. Anak perempuan pilih nak duduk dengan ayah. Okey? Alright, so kemudian bila dah macam tu, si hakim pun tanyalah dengan anak tadi kan. Kenapa duduk dengan ayah? Okey? So, anak dia sebut, duduk dengan ayah seronok. Ayah awak pergi main, masa tu dekat Bukit Jalil. Okey? Kat Bukit Jalil ada, kalau macam setengah orang funfair, ada gitu-gitulah, kan. Awak pergi situ, ayah awak pergi tengok wayang, ayah awak pergi main game, kan. Habis tu kau duduk dengan mak? Hakim tanya pula kan. Kalau duduk dengan mak suruh ngaji, mak suruh pergi tuition, kan. Hakim pun tahu, tak apalah. So, keputusannya, hakim memerintahkan hak jagaan anak diberikan kepada ibu. Walaupun anak tadi pilih ayah, tapi hakim yang bijak bistari, nama pun yang arif kan, dia bagi kepada ibu. Sebab untuk kebajikan anak. Kena ingat dalam menentukan siapa yang penting atau siapa yang lebih berhak untuk jaga anak, mahkamah mengambil kira kebajikan anak. Sebab tu, okey, tadi saya sebut, anak bawah umur, ibu lebih berhak. Okey? So, bila sampai peringkat umur tertentu, okey, maka anak akan buat pilihan. Kalau anak buat pilihan pun tak berapa nak betul, hakim akan ikut keputusan yang terbaik. Okey. Tapi, dalam keadaan tertentu juga, ibu itu boleh hilang hak jagaan. Okey. Terutama sekali untuk ibu yang disabitkan nusyus sebab curang ada hubungan dengan lelaki lain semasa tempoh perkahwinan. So, saya sekali lagi nak merayu. Dah banyak kali sangat saya rasa saya merayu, okey. Untuk isteri, kalau anda ada masalah dengan suami, mudah ceritalah. Kok perangai suami anda tu lagi setan dari setan. Kau faham? Dari setan. Setan tu dah kau tahu dah setan kan. Ini lagi setan dari setan sekalipun. Bukan alasan untuk engkau ada hubungan dengan lelaki lain. Tak adalah Kak Su. Kami bukan ada apa-apa pun. Cuma sesekali adalah mesej. Sesekali adalah keluar makan. Sebab saya cuma rasa selesa dengan dia. Suami saya tak buat macam tu pun. Itu pun tak boleh. Kau faham? Tak boleh. Nak rasa selesa, nak rasa senang, nak rasa tenang, cari suami engkau. Tapi dia Kak Su ni tak nak layan saya. Kadang-kadang nak bercakap pun tak boleh, duduk dengan handphone je. Kau pergilah kat sebelah, kau kodek-kodek, kau belai-belai. Tapi Kak Su tak layan saya pun. Kalau dah memang hati tu tertutup rapat, contoh. Okey? Suami memang dah tak layan, jadi anda pun membara je kan. Geram je kan. Memang dah tak boleh nak go dah dengan suami yang ada tu. Maka nak go dengan orang lain, sebelum confirm nak go dengan orang lain tu, putuskan dulu dengan hubungan dengan suami yang ada. Cakap dekat suami yang tak berapa nak layan anda tu, awak macam ni lah ya. Awak tak nak layan saya. Saya ni okey lagi, laku lagi. Oi, aku yang tua. Yang comel ini pun alhamdulillah diizinkan laku lagi kan. Tambah korang yang cantik-cantik yang selim-melim ni kan. InsyaAllah laku lagi lah kan. Aku pun nak 3. Kalau nak 2 tu tak ada hal lah kan. Sebab apa? InsyaAllah jodoh yang terbaik, minta tolong Allah. Okay? Kalau kata masih lagi nak. Tapi nak cerita kata, okay, kena tunjuk juga dekat hak yang tak pandai layan anda tu, bahawa anda ada orang yang berkenan. Tapi kau jangan layan dulu. Kan contohlah kan, katakanlah kan, anda ni ada suami. Tapi tak macam ada suami. Kemana-mana bersendiri dengan anak-anak kan. Kipas rosak anda panjat, lampai rosak anda betulkan. Contoh kan. Suami tu cuma ada apa? Ada setakat teman tidur. Contoh kan. Contoh. Okay, so anda pun rasa macam tak payahlah. Dan ada pula orang yang mengacau. Kan? Kan orang mengacau. So kau jangan layan dulu. Faham? Jangan layan dulu. Jangan pergi terima terus. Cakap dia, abang,
Abang tengok ni bang. Ada orang nak kat saya. Kalau awak tak boleh layan saya dengan elok, lepas saya lah. Saya cari orang lain. Orang ni saya layan dia. Kau buat macam tu. Jangan kau pergi layan terus. Faham? Sebab kalau kau layan terus, okey, itu akan jadi masalah dekat engkau sendiri. Tambah-tambah kalau dibuktikan nusyus di mahkamah syariah, engkau boleh hilang jagaan anak. Okey? Baik. So berbalik kepada part ibu sebagai penjaga. Kalau anda ingat tadi saya sebut ada ibu yang nak serah anak dekat bekas suami supaya bekas suami tak boleh senang-senang dengan mak tiri dengan ibu yang baru. Ada yang geram supaya bekas suami ataupun suami dia yang dalam proses nak bercerai tu rasa macam orang kata berat sikit sebab selama ni dia yang pernah jaga anak. Sebenarnya, alright, terus terang saya tak bersetuju dengan apa yang anda fikirkan. Sama juga isunya kalau bekas suami anda tak bagi nafkah. Sebab saya pernah ada kes. Saya ingat lagi tu kes. Dia cerita ini kes lama Kes lama pun saya rasa dalam tahun 2018 macam tu lah. Dia call saya minta panduan macam mana nak uruskan untuk ubah perintah jagaan anak. Sebab apa? Sebab ketika selesai perceraian, mahkamah memutuskan anak yang masa tu umur 7 tahun dengan anak perempuan umur 4 tahun diberikan jagaan pada dia lah sebagai ibu. Kan bawah umur kan? So, dia pun dapat jaga anak. So, bekas suami diperintahkan untuk bayar nafkah anak. So, hari demi bulan berlalu, bekas suami ni tak bagi nafkah. So tak bagi nafkah, dia ni geram sangat, sakit hati bekas suami tak bagi nafkah. Kau dia buat apa? Dia nak pergi kerja, dia hantar anak yang sulung ni dekat rumah bekas suami. Tinggal depan rumah. Tinggal depan rumah. So, tinggallah anak tu dengan ayah dia tu. Tak lama, lebih kurang 2 minggu, dia keluar pula kan. Tengok-tengok anak dia pun duduk depan rumah pula lepas tu. Bekas suami hantar balik anak tu depan rumah. Boleh bayangkan tak perasaan anak? So benda tu dah berlaku awal perceraian. Dan kenapa yang dia cari saya sebut tadi nak buat perintah, dia kata Kak Su, anak dia masa dah 9 tahun. 9 tahun kan sebut tadi, anak lelaki dah boleh buat pilihan kan. So dia tanya dengan anak dia kata tak apalah mama. Dia kata dia duduk dengan ayah. So, dia tanya saya nak buat ubah perintah. Saya tanya dengan dia, kenapa nak ubah perintah? Kak Su, anak saya duduk dengan ayah dia. Kau tahu tak kenapa anak kau nak duduk dengan ayah dia? Dia kata, dia tahulah sebab ayah dia tak bagi nafkah apa semua. Dia kata kepada ayah. Saya tanya dengan dia, awak, klien saya ni 30-an, dekat-dekat 60. Saya tanya, awak, masa awak tak sihat, masa awak sakit, siapa yang awak ingat? Anda sendiri sekarang ni, ibu-ibu yang tengah tengok FB live saya ni, yang mungkin tinggalkan anak anda dekat orang lain, yang mungkin terfikir kalau aku cerai aku bagi je anak aku dekat bekas suami pada pandai jaga semua, yang tak nak ambil tanggungjawab jaga anak. Nak tanya soalan. Kalau anda sakit, siapa yang anda ingat? Saya umur dah hampir 50 tahun. Sakit sikit pun ingat mak. Kita perempuan. Kan kau tengok cerita pun kan. Kalau kat hospital pun kadang-kadang pergi ziarah kan. Tengok hak lelaki yang dah dewasa. Dulu macho. Kau main tiba-tiba. Mak, sakit mak. Siapa dia panggil? Mak. Jadi kenapa anda, ibu, mak nak serah anak anda dekat orang lain? Saya tak boleh. Ni pun antara isu yang cannot brain. Engkau geram dekat bekas laki kau nak aniaya anak kau apa pasal? So tolong tolong. Jangan kacau emosi anak. Ya, saya faham. Geram dia tak bagi nafkah. Betul, tanggungjawab ayah untuk biaya anak. Bila kita buat, ibu melaksanakan tanggungjawab biaya nafkah anak itu ihsan. Tapi kena ingat,
Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, kita fikir, ya Allah, bekas suami aku tak kisah pasal anak aku. Tapi anak ini anak yang aku kandungkan. Anak yang aku lahirkan. Saya depan yang sama Kalau anda ingat minggu lepas saya ada buat pasal saya punya bangkit. Okay? Kekuatan saya, anak-anak saya di samping mak bapak saya. Okay? Anak-anak tak pernah minta lahir ke dunia. Bukannya, minta maaf lah kalau bunyi biru-biru ke blue-blue sikit, okey? Kok lah kan, masa nak buat hubungan tu kan, okey, plan. Ni nak anak nak keluar ke apa tak? Tak ada kan? Hantar-hantar doa pun tak baca. Dia tak minta pun dilahirkan ke dunia. Tapi ketika anak itu dah ada dalam rahim anda, itu tanggungjawab anda sebagai ibu. Untuk jaga dia elok-elok. Ketika lepas dia lahir, okey, membesar, insya-Allah rezeki dia tu ada. Baru ni satu kes saya. Okey? Dia bagi tahu, dia kata suami dia memang sebelum ni terlibat dengan dadah. Then dah keluar, okey, so dipercayai tak ambil dadah lagi dah. Right? Okey? Cuma payah nak kerja. So bukan isu biasa lah kan. Dah selalu saya pasal suami yang tak kerja kan. Okey? Cumanya masalahnya adalah sekarang dia kata dia mengandung pula. Dan plan dengan suami dia nak gugurkan kandungan tersebut. Okey, sebab dia kata sebab suami dia tak bekerja, jadinya dia tak yakin yang dia berjaga anak tu ke depan. Tahu apa ayat saya? Semua tahu kan saya ni sweet talker berapi. Gitu kan. Saya kata dekat dia, okey, rezeki Allah tentukan dah untuk setiap anak. Kenapa engkau nak buang anak yang Allah dah tentukan rezeki dia dan kau nak simpan jantan yang tak berguna? Sorry to say. Dia memang, kau jangan harap lah kalau dapat khidmat Kak Su kau ni, kau jangan harap lah Kak Su ni, you cool. Sorry Nek Lori, okay? No. Kau nak simpan jantan yang tak berguna. Kau nak sara dia. Anak yang Allah janjikan ada rezeki. Dan anak itu juga yang mungkin boleh tolong kau ke akhirat. 3 benda lepas kita mati. Hanya 3 benda sahaja yang kita bawa bersama teman kita. Okey? Ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah. Dan apa? Doa anak yang soleh. Bukan suami. Oh, no. Anak. So, simpan anak. Suami hak tak berapa nak betul tu, kau get lost. Kan? Hey. Cannot brain. Okay, so jelas Clear Alright, okay. So maksudnya ibu lebih berhak untuk jaga anak-anak. Kalau anak dah terlebih umur sampai peringkat boleh pilih, pilihan anak bukan muktamad. Okay, pilihan anak bukan muktamad. Ibu itu diberikan peluang untuk ceritakan apa, kenapa dia lebih layak, kenapa pihak sana tak layak. Plus, okay, saya baru ni hari Sabtu. Okay, dia baru bercerai dalam tempoh edah. Tiba-tiba dia dapat info anak dia inform dekat mak dia, okey. Dia kata ayah pernah masukkan tangan dalam pantis kakak. Umur anak dia 8 tahun. Okey. So ni kenapa juga antara sebab kenapa ibu itu mendapat hak jagaan. Dengan keadaan dunia hari ni yang ya Allah tak tahu nak cakap kan. Haru, biru, kelabu, asap semua ada. Okey. So tolong. Terutama kalau anda memang tahu semasa perkahwinan anda, suami anda melanggan pelacur contoh. Suami anda suka tengok filem-filem yang blue-blue, tengok cerita porno-porno, apa benda lah kan. So kalau ada isu-isu ke arah itu, please simpan bukti-bukti tersebut dan pastikan anak perempuan anda tidak dibenarkan untuk bebas bersama dengan ayah dia, plus tak boleh bermalam. Hari itu saya pernah komen. Sorry, bukan komen. Saya pernah share dekat Facebook, okay? Isu pasal ni, saya minta buat hak jagaan bersyarat, okay? Saya pernah baca satu komen. Alah, tapi tu kan anak dia juga. Kan aku dah cakap.
kalau perangai dia yang macam tu, tak mustahil anak pun dia sapu. Hei ya Allah. Please lah. Tolong jadi waras. Tolong fikir lebih sikit untuk keselamatan anak. Okey. Orang kalau dia dah gila, okey, anak pun dia sapu. Kalau dia ikut nafsu, anak pun dia sapu. Okey? Dan anak yang kecil, yang sepatutnya anda sebagai ibu memastikan keselamatan dia. Sebab tu juga kenapa mengikut peruntukan yang ada, okey, ni antara sebab ibu boleh hilang hak jagaan kalau ibu itu berkahwin lain. Tapi tak semestinya hilang. Okey? Kalau tadi saya sebut berhati-hati dengan ayah anak tu sendiri. Sebab ikutkan kepada peruntukan yang ada, kita bimbang kalau anak tu pun tak selamat dengan suami baru ayah tiri. Jadi kalau kata contoh suami baru tu baik, dibuktikan baik, tak ada masalah apa-apa. Okey? Cuma kena betul-betul pastikan. Saya ada kes, saya pernah dapat kes kalau anda ingat, kalau saya pernah share benda ni banyak kali dekat Facebook saya, dah lama kes lama, okey? Saya pernah share dekat TV1 dan memang saya perasan memang ada NGO semua yang cari saya. Apa kes dia? Dia berkahwin lain, kali kedua, okey, kali kedua, dan dia ada seorang anak perempuan. Anak perempuan dia masa tu umur 11 tahun. Okey? Dia kata masa dia call saya, cuma saya tak dapat trace nombor dia. Memang dia call tu memang keluar unknown number kan, okey? So dia kata dia nak minta tolong, nak buat macam mana dia kata. Sebab suami baru dia minta dengan dia sesuatu. Dan dia diberikan pilihan. Okey, so saya tanyalah apa dia. Okey, dia kata suami dia minta 3 perkara. Pilihan, pilih satu antara 3. Okey, 1, minta untuk tidur dengan anak perempuan dia umur 11 tahun tu. Kak Su, saya memang tak bagilah, dia katakan. Okey, saya masa tu kan hati dah. Phone by phone, okey. So dia kata yang kedua, kalau tak boleh tidur pun tak apa. Dapat tengok aja. Kalau tak buat, maka yang ketiga lah, lelaki tadi akan ceraikan dia. So dia kata, Kak Su, saya dah pernah cerai. Kalau saya cerai lagi, dia kata, nanti apa masyarakat anggap kat saya? Jadi apa yang dia buat? Dia pilih yang kedua. Kes dah lama tapi saya masih dapat rasa geram saya. Apa yang dia kata? Kak Su, saya yang tolong pegang anak saya ketika suami ikat 2 tangan anak saya di ujung katil. Dan saya yang pegang kaki anak saya masa suami saya londehkan seluar dalam anak saya. Kau boleh rasa apa yang kau rasa? Saya kata kat dia masa tu, kalau awak dekat depan akak memang sepak awak sekarang. Serius saya sebut. Saya memang Allahu Akbar, tak tahu nak cakap. Saya tanya dengan dia, apa yang lepas tu? Dia kata, Kak Su, benda ni berlaku seminggu yang lepas. Dan dia kata dia perasan, suami saya pandang anak saya lain. Memanglah lain. Dia dah nampak. Kau faham tak? Dia nampak. Dia dah bayangkan dah. Okey? Dan dia kata anak dia lepas kejadian tu, tak rapat, tak nak salam, tak nak jumpa dengan dia. Anak dia tersebut, sepatutnya ibu lindungi kakak. Tu ayat dia. Allahu Akbar. Okey, saya kata dengan dia, selesai je sesi kita ni, pergi balai polis, buat report. Okey? Dan terus terang saya tak dapat cerita dah pasal dia. Saya tak tahu apa jadi. Saya cuma mendoakan sejak pada tarikh tu, anak tu selamat. So tolonglah. Untuk anda ibu dekat luar sana, tolonglah. Okey? Kok lah rasa macam dah blur sangat, rasa bengong sangat, okey? Perlukan bantuan, carilah. Okey, tak cari saya sebab kena bayar pun, pejabat agama ada. Sekarang pejabat agama tutup. JAKIM ada buat talian untuk bantuan kaunseling. Cari. Ni kalau siapa-siapa tengok Facebook, cari Facebook JAKIM. JAKIM ada buat bantuan untuk kaunseling rumah tangga sepanjang tempoh PKP. Percuma.
Jangan duk buat hal sendirilah. Tolonglah. Allahu Akbar. Sebab saya ni bab anak ni. Okey? Alright? Okey? Faham? Okey. Itu berkaitan dengan jagaan. Okey? Bab untuk menghalang ayah yang buat perangai pelik tadi. Okey? Saya pesan dah. Tolong simpan info. Anda perlu ceritakan dekat mahkamah. Okey? Tolong cerita dekat mahkamah. Saya tak benarkan anak saya nak bersama dengan bekas suami saya sebab sekian-sekian. Dan kena buktikan. Ingat mahkamah mesti buktikan. Kau jangan cakap kosong. Tak boleh. Sebab tu kalau ternampak ke apa, screenshot, apa semua tu simpanlah. Dunia hari ni teknologi macam-macam. Kau boleh godek cari macam-macam. Kau buatlah sesuatu. Please. Okay. So kalau kata dah tak reti blur sangat saya sebut tadi, cari bantuan. Ramai yang nak tolong anda. Cuma masalahnya anda tak nak tolong diri anda sendiri. Tak tolong anak anda. Okay. Emosi pula. Cool. Relax. Okay. Relax. Sebab tu saya kata bab anak ni memanglah please lah. Tolonglah. Okay. Alright. So tolong untuk ibu-ibu tunggal dekat luar sana. Kalau rasa geram dekat bekas suami kan, kalau anda tengok baru ni bukan baru ni, awal tahun lepas. Awal tahun lepas kajian yang dibuat menunjukkan banyak kes anak didera oleh mak sendiri. Okey, satu kes saya semalam. Dia sakit hati sebab suami dia tak nak tidur dengan dia. Okey, sebab suami dia dah tak nak, orang kata apa? Tak nak ada hubungan intimasi dengan dia dengan alasan dia tak nak mengandung, tak nak isteri dia mengandung. Okey. Lepas tu pula dia keadaan suami dia tiba-tiba sebelum ni okey je, dia mengaku dia kena mati pucuk. Dia rasa geram, dia rasa marah. Termasuk pula dia ada rasa nak bunuh diri. Plus dia geram juga, dia tak boleh ada anak, so dia geram, dia nak marah. Memang okey, memang kalau ikutkan orang kata benda tu mungkin berlaku sebab apa? Sebab ikut emosi. Sebab tu, kita jangan ikut emosi. Kau tak dapat layanan daripada suami, okey. Kau nak marah, alright. Dan yang menjadi point saya tadi, dia tak boleh mengandung pula, dia geram. Dia kata dia lepas geram ke anak dia. Kau nak mengandung, kau nak anak. Tapi anak yang ada, kau lepas geram. Apa cerita? Tolonglah. Jangan jadi gila disebabkan lelaki yang tak berguna. Please lah. Tu ayat saya. Okay. Nak marah-marah. Tapi benda tu kenyataan. Sebab kalau tak sedar-sedar juga. Faham? Okay. Alright. So clear Saya ulang balik. Ibu lebih berhak untuk jaga anak walau ibu tak kerja. Bab nafkah, don't worry. Jangan risau. Proceed ke mahkamah. Jangan minta dengan dia. Okay. Macam mana kalau kata bekas suami tak kerja? Okay. Kalau kata bekas suami tak kerja. Okay. Kalau anda masih ada mak ayah mertua atau ipar, okey, abang ipar ke adik ipar ke, okey, lelaki, okey, boleh jadikan diorang ni sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk biaya nafkah anak anda. Boleh, tak ada masalah. Tapi, okey, contoh kadang-kadang kata adik-beradik ipar tu memang dah baik sangat dah kat suri pun diorang pun tak susah sangat, okey. Atau tak senang sangat. Jadi bila tak senang sangat, jadi saya rasa macam nak bebankan diorang pun orang kata tak boleh. Okey. So, saya minta berlapang dadalah dengan takdir Allah. Usahakan berserta dengan doa. Saya pernah share kan? Saya pernah bawa Afkar Sulaim yang belum setahun dalam carrier naik motor. Saya jual nasi lemak. Okey? Dan sekarang ni saya syukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Saya dah tak perlu jual nasi lemak. Tapi every day, insyaAllah, tukar-tukar tuan saja. Malam-malam saya dah order. Esok pukul 8 delivery dekat rumah saya. Alhamdulillah. Minta doang. Rezeki bukan daripada suami. Rezeki bukan daripada bekas suami. Rezeki daripada Allah. Faham? Minta dengan Allah. Usaha juga. Jangan salah lagi. Kan kat suka rezeki pada Allah. Tak payahlah minta. Kalau boleh minta yang memang dia kerja tu kau minta lah. Faham? Yang aku cakap tak payah minta ni sebab hak jenis tak bekerja. Hak hilang ke mungkin. Faham? Aduh. Dia kena cakap. Saat lagi ada je dia main-main kan. Jadi kalau contoh katakanlah yang memang macam saya kan, macam saya. Ke mana-mana entah mamat tu sekarang ni. Cuma satu. Saya nak bagi peringatan
dekat mana-mana ayah, termasuk ayah kepada 3 orang anak saya. Hello, my dude. Kan, alamak. You tengok I tak? Ini message. Dah lama saya tak sampai ke message untuk dia kan. Best juga kan. Okay, my dude. Engkau tak pernah peduli pasal anak engkau kan? Kau tak tahu ke mana pun kau hilang sekarang kan, entah hidup ke mati kan? Okey, sama jugalah, okey? Ini mesej saya untuk dude saya dan juga dude orang lain, okey? Yang menggagalkan diri untuk bayar nafkah dekat anak masing-masing. Jangan nanti bila anak itu dah berjaya, kau cari anak, kau mengaku kau ayah dia. Okey? Dan jangan pula saat lagi nak merayu, tolonglah, ayah dah tua, ayah tak berdaya. Sorry. Saya tak kata ibu-ibu yang lain, termasuk saya pun, okey, ajar anak-anak buat yang sama. Tak. Saya tak pernah ajar pun. Okey? Even, saya tak silap saya dalam 3 tahun lepas kot, okey? Ada apa? Ex saya lah, tiba-tiba je up dekat Facebook. Saya pun tak ada Facebook dia. Adik saya share masa tu, tiba-tiba ucap birthday anak saya. Saya pun, tiba-tiba lah pula kau sebut birthday anak kau. Sampai orang tanya lah, orang tanya dia kau ada anak ke? Okay? So, saya tak pernah suruh. Tapi, nak cerita kata, alright, okay, saya dah pernah ada kes manusia yang tak sedar diri ada anak ni, tiba-tiba cari anak dia dengan alasan sebab apa? Kalau tak bayar duit, tak nak jadi wali. Saya nak bagi tahu, okey, mengikut hukum syarak, ayah yang tak buat tanggungjawab dia, ayah yang tak biaya nafkah dia adalah lelaki yang fasik. Lelaki yang fasik tak layak untuk mewalikan pernikahan. Kau faham? Saya memang takkan cari bekas suami saya untuk jadi wali anak saya. Fasik kot! 14 tahun aku mak aku ayah kan. Besar aku nak. Kalau perkahwinan diwalikan dik wali yang fasik, macam mana masa depan perkahwinan tersebut? Faham? Hukum syarak ada. Okey? So tolong hak yang mana-mana mak-mak ni, okey, bagi tahu, okey, bagi tahu yang Arif, okey. Kalau contoh dia hilang lagi, baguslah. Terus kau filekan untuk wali hakim. Kau faham? Mudah cerita, tak ada hal. Rasa pening kau cari aku depan ni, okey? Alright, okey. So berbalik kepada bab jangan anak clear bab nafkah saya sebut tadi, jangan minta dengan dia, minta dekat mahkamah. Faham? Minta dekat mahkamah. Kita ada perundangan, mahkamah boleh tentukan. Dan nak minta tu pula kena ada cara dia. Senaraikan apa keperluan anak. Untuk anak, kalau masih bersekolah, setiap seorang anak mesti ada 3 senarai. Senarai untuk keperluan bulanan, senarai untuk perayaan dan senarai untuk awal sekolahan hujung tahun. Buat syarat pula. Kau jangan minta untuk bulanan saja, nanti nak raya kos dah lebih. Ujung tahun nak masuk sekolah baru, kos dah lebih. Mesti ada 3 benda ni. Okey? So kalau contoh katakanlah dia begitu, dia tak mampu ke apa-apa semua, okey? Kena carilah apa kemampuan dia. Saya pernah ada kes, alright, okey? Mak yang mohon untuk nafkah anak dan ayah tu tak kerja. So hakim tanya, puan, suami puan tak kerja macam mana? Bekas suami puan tak kerja macam mana? Memanglah hakim akan tanya dengan kau. Kau ingat hakim nak pergi rumah ke rumah malam-malam ke nak check dia punya siapa klien dia? No. Okey? Dia tak buat. Jadi anda yang kena tolong hakim. Anda tolong hakim untuk tolong anda. Faham? So kes tadi, yang bekas suami tak kerja tadi, bila kita cek, kau kalau tak kerja kan, takkanlah hidup senang kot. Kecuali lah kalau penganggur terhormat minta bersedekah macam hari ni kan, jadi isu macam sekarang ni kan, itu cerita lain. Tapi kalau kata memang confirm ada pendapatan dia walaupun tak kerja, macam kes tadi, dia mewarisi rumah pusaka, 8 buah rumah pusaka, sebuah rumah sewa 900. Kau agak 9 kali 8? Masuk kan? Jadi buktikan benda tu, maka hakim perintahkan bekas suami untuk bayar nafkah. Sebab itulah tolong hakim untuk tolong anda. Faham? Clear Pak nafkah So nafkah ayah. Kalau ayah tu mati ke, ayah tu hidup macam pakai penyawa ke, kan, okey, pemalas ke, masih ada lagi ayah mertua, adik ipar ke, laki, abang ipar ke, buat hiwalah.
bagi dia orang tu yang jaga, ambil tanggungjawab. Sebab ada kes saya dah bila kita bincang dengan bekas ayah mertua, dengan abang ipar semua, tu hal rumah korang lah, malah lah semua kan. So saya kata kita tak apa, filekan kes. Bila dah hakim mahkamah panggil bagi tahu kata dia orang yang nak kena ambil alih tanggungjawab adik yang tak bekerja tadi, barulah dia bengang. Anak engkau kok kerja? Baru dia paksa adik bekerja. So hikmahnya dekat situ. Sebab tu hukum syariat dah jelas. Undang-undang peruntukan pun dah jelas. Hanya perlu luruskan tindakan anda, buat dengan cara yang betul dan sabar sikit je. Kau jangan ingat pergi mahkamah, pergi hari ni selesai, no. Okey? Dia memang ada step-step dia dan paling penting setiap fakta kes mesti dibuktikan. Okey? Alright, okey. Kemudian, isu hari ni. Okey? Saya ada 10 minit lagi. Okey? Alright, okey. Isu kerenah anak. Saya sebut tadi anak-anak memanglah dia akan buat perangai, dia mungkin memberontak, okey? Cuma kita kena ingat, okey, bila anak memberontak, kebanyakan masalah adalah berpunca daripada kita. Cek balik diri kita. Macam mana kita layan anak? Kadang-kadang kita balik kerja kan, kita penat. Betul. Ada orang tak penat balik kerja tak? Itu yang tak bekerja kot kan. Dia balik kerja memang dia penat, okey? Ataupun sekarang ni kan work from home semua kan, okey, memang akan double penat, okey. Tapi walaupun kita penat, anak-anak tetap ada hak dia. Saya nak kongsi apa yang saya amalkan daripada mula bergelar ibu tunggal sampai sekarang dah 7 tahun lebih jadi isteri pula, tapi masih juga jaga anak-anak saya yang ada, okey, alright, okey. Setiap kali kalau saya keluar, maksudnya kalau kerja kat luar, okay, saya pergi ceramah ke even kalau contoh saya ada ceramah dekat sebelum last saya terlepas ada kali anda tengok saya punya bukan FB live, saya punya video YouTube yang pertama saya rakam masa saya dalam perjalanan balik daripada Negeri Sembilan. Cari balik cari sebab saya tak buat sekarang, cari so tu perjalanan saya. Saya keluar daripada rumah saya dekat Rawang pukul 5 pagi. Sampai dekat sana, bagi ceramah sampai tengah hari, lepas Zuhur saya balik. Okey? So penat kan? Penat. Okey? So sepanjang perjalanan tu, right? Okey? Saya hanya zikir, lafazkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir Sayyidatina Fatimah. Untuk bagi kita kekuatan, bagi kita ketenangan, kita nak balik, nak berdepan dengan anak-anak yang hakikat sebenarnya buat perangai sebab sayangkan kita, nakkan perhatian kita. Tu je. Okey? So, jangan biasakan anak-anak dengan gadget juga. Nanti anda hilang komunikasi dengan anak. So, ni nanti saya bincang ke depan. Okay? Ke depan. Tapi, tolong jangan benarkan anak komunikasi dengan gadget sangat. Memanglah senang. Okay? Memang senang. Bagi handphone, dia buat hal dia. Tapi, efek ke depan. Saya akan bincang nanti insyaAllah. Okay? Plus, okay, satu perkara lagi. Macam mana nak didik diri kita supaya tak terlampau mengamuk dengan anak. Tak terlampau marah. Tadi sebut tadi zikir untuk tenangkan diri kita. Bila kita lebih tenang, insya-Allah kita akan mudah untuk berdepan dengan anak-anak. Okey, satu perkara lagi, okey. Saya tak katalah saya ni mak yang tak pernah marah. Kau tahu je lah kalau jiran-jiran aku tu kadang-kadang dengar je suara aku sebut nama anak. Dia kalau sebut nama anak tu, kalau contoh Ayu ni, Kak Yang tu fine. Bila sebut Ayu ni Syafiqah, tu ada benda yang tak kena. Okey, alright. So, apa yang saya buat, contoh katakanlah kadang-kadang kan mungkin ada benda satu, zikir. La ilaha illallah. Kau nak marah, astaghfirullahalazim. Cuba gunakan zikir untuk memperingatkan diri anda dengan Allah. Paling mudah. Astaghfirullah. Anak, contoh kadang-kadang kan, dah pesan dah, jangan buat, jangan main. Contohnya jangan main. Okay, takut jatuh. Tiba-tiba jatuh. Astaghfirullahalazim. Mula dulu. Sebab secara tak langsung, bila kita ingat Allah, okay, kita akan dapat coolkan diri kita. Dan tolong jangan biasakan untuk pukul anak. Please. Anak tu kecil lagi. Kau belasah sampai apa sekalipun, dia takkan nak melawan. Tolong
Jangan mulakan walaupun jentik sikit. Nanti anda akan biasa. So tolong. Biar mulut bunyi tak apa. Macam mak saya sebutkan. Hang ni Suzaina, kau dengar mulut hang kan. Anak macam lembek dah. Kau macam, sat lagi Umi buat kot. Jangan baik sikit. Mau bunyi aja. Tak apalah bunyi. Orang ingat je kan. Tapi anak tu selamat. Okay? Plus, tolong praktikkan untuk solat jemaah dengan anak-anak. Dengan pasangan kalau masih ada pasangan. Sebab masa solat tu juga sebenarnya kita berdoa. Ya Allah, jadikan anak aku hamba-Mu yang soleh, yang solehah. Anak-anak aku penyejuk hati aku, Ya Allah. Kita doa. Anak dengar kita doakan dia, InsyaAllah dia akan melekat dengan kita. Okey? Amalkan doa Rabitah. Selalu sepesan juga, kalau siapa-siapa yang ada masa, jangan tinggalkan doa Al-Maksurat. Dapat buat Al-Maksurat surah pun cukup. Ada banyak himpunan doa untuk kekuatan diri, keluarga, kasih sayang, untuk hutang, untuk kewangan. Macam-macam ada, okey? Alright? Pagi sekali, petang sekali. Dan doa Rabitah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini pejam mata sekejap. Bayangkan muka anak-anak. Rabitah, Rabit, dia ikat kasih sayang kita dengan anak. Okey? Dan jangan sebut benda yang tak elok pasal anak. Alright? Itu bab kenah. Sikit simple, okay? Dan isu hari ni, PDPR. Saya perasan memang bila dah mention pasal PDPR itu, sekali lagi mak kau hijau kan. Kalau cakap benda yang negatif kan, kita jadi doa. Hak yang masing-masing kongsi, hak mula-mula sebelum cuti sekolah, muka mak tu sengih, kan? Bila mula cuti sekolah, mak tu suka ada rimau. Belum apa lagi dah doa hak tak elok. Jadi elok. Cubalah doa hak elok. Tak apalah cuti sekolah, mak happy, mak gembira. Minta yang baik, jadinya baik, kan? Ini tak. Saya perasan bukan sekali dua, dah banyak kali dah. Dah time nak cuti sekolah je pakat up. Mungkin anda fikir, ala gurau je. Kita tak tahu bila malaikat akan aminkan. Bila Allah akan makbulkan. Kun fayakun. So please, cakap yang elok-elok. Okey? Dan untuk PDPR satu perkara lagi yang saya nampak kenapa ada mak-mak yang agak emosional, okey, agak tekanan, hadapi tekanan masa-masa belajar dekat rumah ni, okey. Yang apa yang saya boleh kongsikan sikit lah Saya nampak ibu-ibu yang lebih tertekan ni adalah ibu-ibu yang satu mungkin, alright, mungkin walaupun bukan semua, ini daripada pemerhatian, okey. Mungkin daripada awal lagi tak praktikkan untuk disiplinkan anak. Okey? So mungkin dia lebih, ialah kalau kata contoh tak berapa peduli sangat, so bila dia nak memaksa, satu perkara, okey. Ialah kalau kat sekolah, pergi sekolah, mungkin mak tak peduli. Ni masalah. Kau hantar anak kau, so kau lepas ke cikgu je kan. So bila kau yang jaga anak kau sendiri, baru kau nampak tu masalah. Dan, okey, sebelum tu, okey, saya nak tegur sikit untuk orang yang fikir kerja cikgu tu mudah. Satu saya nak sebut, kalau kita dekat rumah, nak jaga 3-4 orang anak dah puas bising, kau bayangkan cikgu nak jaga 30-40 orang satu kelas. So tolong. Kita tolong sama-sama. Okay? Alright. Okay. Sebab PDPR. Okay. Yang kedua, saya nampak, okay, ibu-ibu yang mungkin stres, gaya stres ni, okay, bila anak dia kena belajar kat rumah ni, okay. Ini saya tak fokus untuk yang tak ada kemudahan. Ni saya fokus untuk yang ada kemudahan, okay. Nak bersaing sesama anak-anak rakan sekelas. Sebagai contoh, saya, untuk anak saya yang nombor 3, okay, dia tak ada handphone. Guna handphone saya. Okey, sebab saya satu ada handphone kerja, ada satu handphone sendiri. Kan? So memang ada 2 handphone lah, handphone kerja, handphone sendiri. Okey. So bila saya ada kerja saya, handphone sendiri, anak saya yang ngurus untuk kelas dia. Okey. So untuk grup WhatsApp sekolah, saya yang pantau. Dan pernah saya jumpa, cikgu bawa keluar je. Tonton video sesekian, okey, dan saya tengok video tu dalam 20 minit. Kemudian jawab soalan dekat link sesekian. Selepas dia selesai jawab, masukkan nama. Cikgu baru hantar video dekat 20 minit. Tak sampai 1 minit, tiba-tiba keluar nombor 1 nama orang. Kad orang lain nama orang pula. Kerja sekolah tak buat lagi, nama dah naik dah. Nak bersaing apa ni? Kalau tak bersaing, okey, tak kisahlah anak tu dimalukan dalam kelas ke apa. Tak ada jadi masalah.
Saya, okey, apa yang saya buat, okey, mungkin sebab saya sendiri memang dah biasa kerja kat rumah ke apa, okey. Saya memang akan ikut jadual. So, sekarang beritahu dia, okey, 9 pukul 8 Google Meet. Okey. So, dia akan minta Umi nak handphone. Okey. So, kau buatlah. Malah pernah saya tengok, dia snap kerja sekolah, hantar kat cikgu, salah. Aku loh, kan. Tapi saya tak suruh betulkan. Biar dia salah. Menjadi masalah mak yang stres tu kan. Sebab nak bagi anak tu top. So, tolonglah. Okey. Kita semua sekarang menghadapi isu pandemik sama-sama. Tak kira lah cikgu ke, bukan cikgu ke, mak ke, anak ke, semua ada kerunsingan, semua ada stres masing-masing. Jangan tambah stres anda dengan menuding jari pada orang lain. Memang beban kita juga. So, kita sama-sama mudahkan urusan orang lain, okey? Mudahkan urusan anak. Dan paling penting untuk mudahkan urusan kita adalah jaga solat. Jaga solat. Maksud jaga solat yang betul-betul. Faham? Ada tomak ninahnya. Okey? Dan juga doa. Doalah apa kehendak untuk anak anda. Kan, ni esok SPM nak keluar ni. Result SPM nak keluar. Satu peringatan untuk ibu-ibu yang ada anak-anak yang nak dapat result SPM. Okey? Jangan pula sampai bagi anak tu over stress dengan keputusan dia dapat. Dia mungkin dah usaha dah. Itu yang Allah bagikan. Okay? Dan kena ingat, okay, ada orang yang mungkin rezeki dia tak cemerlang dalam SPM tapi dia boleh ke depan. Kalau anak tu cemerlang pun, Alhamdulillah. Cuma satulah. Saya tak kata tak boleh. Okay? Saya tak kata tak boleh. Alright? Okay? Jangan duk sibuk tanya keputusan anak orang lain. Kau faham tak? Jangan keputusan anak aku. Saya memang tak suka share kisah sekolah anak saya. Kalau anda tengok daripada dulu lagi pun saya tak nak share. Okay? Okay? Sebab mak bapak saya sendiri pun, seingat saya, daripada mula, saya nak sulung, okay, daripada saya mula bersekolah, kemudian saya dapat result untuk PPDV. Saya zaman PPDV, bukan zaman BSR. Okay? Pilihan Darjah 5. Dapat result macam mana pun, tak pernah mak bapak saya share dengan orang. Orang tanya baru cakap. Tu pun kadang-kadang mak cuma cakap boleh, Alhamdulillah. Sampai ditekan tanya banyak kali baru beritahu result yang sepatutnya. Itu pun yang terdekat. Okay? Sebab, okay, ada hikmah, ada baik, ada buruknya bila kita terlalu dedahkan anak kita kepada umum. Kadang-kadang boleh memberikan persaingan yang sihat. Tapi kadang-kadang boleh menyebabkan anak-anak kita tertekan untuk meneruskan hidup. Ingat, masa depan anak kita adalah tertakluk kepada kita juga. Kita usahakan berserta dengan doa. Moga-moga anak kita mampu menjadi pembantu kita selepas kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? InsyaAllah. So, setakat tu saja. Okey? Saya mohon sekali lagi. Okey? InsyaAllah kita akan bincang topik lain pula ke depan nanti. Alright? Okey? Untuk anda yang mungkin ada masalah, ada apa-apa isu yang perlukan khidmat saya minta maaf sebab saya tak menjawab komen anda dekat Facebook ataupun dekat PM. Boleh hubungi admin 0132477885. Saya memang mengaku saya kenakan charge sebab ini adalah khidmat saya, kerja saya, sebab saya membiayai keperluan 3 orang anak saya yang ditinggal terus oleh abi dia tak ke mana tahu. Kalau panjang umur adalah kalau kau ada. Kau dengar ni amaran aku tadi kan. Suka pula aku. Okay? Fine? Tak apa. Dia tak suka apa aku kisah kan. Aku tak kurus lagi tau. Aku ingat tu kan. Alright, so sekali lagi, okay. Kalau kata ada masalah yang tak mampu dapat khidmat saya, okay, tapi bolehlah. Boleh apa? Khidmat saya yang paling murah RM100, tapi kadang-kadang ada saya buat diskaun dapat RM50. So himpun-himpunlah sikit sebab kita kan apa benda sekalipun semuanya ada harga yang tersendiri kan. So biarlah kita dapat sesuatu tu, insya-Allah ada harga dia, ada pengorbanan kita, maka kita akan lebih menghargai. Alright? So untuk itu setakat ni saja, insya-Allah jumpa minggu depan hari Selasa, insya-Allah. Okey, sahabat semasa ada semalam saya di shoot tengah hari, tak dapat nak selesaikan. InsyaAllah minggu depan, apa topiknya? Tunggu. Terima kasih untuk anda. Moga kita dapat bersua lagi dan pastikan jaga jarak, jaga SOP. Moga kita dijauhkan daripada jangkitan. Dan kalau siapa-siapa yang terjangkit,
Moga Allah berikan anda kesembuhan. Okay, alright. So insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak untuk anda semua. Okay. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.